Baik perkembangan dari negeri di bawah bayu, lebih ramai penduduk Sabah kini bersedia untuk mendapatkan suntikan dos penggalak COVID-19. Perbincangannya bersama Rita Alusius Malik. Rita, silakan. Baik Atika. Tahap kesedaran orang ramai mendapatkan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 di negeri ini menunjukkan peningkatan. Di Tamparuli, Pusat Pemberian Vaksin PPV di Klinik Kesihatan Daerah berkenaan menyasarkan 250 dos penggalak sehari. Menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tamparuli, Dr. Tan Hui Yi, peningkatan ini ketara setelah menerima senarai janji temu daripada MySejahtera. Program vaksinasi dekat Klinik Kesihatan Tamparuli ini, kita memang bagi juga booster yang dos penggalak atau dos yang tercicir. Maksudnya dia dah vaksin kali pertama tapi yang kedua tu belum lagi dia divaksinkan, kita akan terima juga. Selain itu kita terima juga pesakit yang belum vaksin lagi. Kita akan menggalakkan dia untuk mendapatkan vaksin ini yang secepat mungkin lah. Beliau ditemui RTM di PPV berkenaan. Para penerima vaksin ditemui sedar kepentingan mendapatkan vaksin sebagai pelindungan diri. Pasal saya keluarga banyak, jadi saya ni selalu juga kadang-kadang hantar orang mana. Silalah datang segera sebab apa benda macam ni kita tidak tahu bila berlaku. Tidak semestinya kita selamat tapi kita boleh mengelak. COVID ini nyata. Jangan dengar spekulasi dari luar. Yang penting adalah kita. Sebab kalau mau sehat dari kita juga betokan. Ambil yang positive thinking. Silalah, ambillah. Sahutlah cabaran ini. Saya ikut saranan kerajaan sajalah. Kalau saya pergi sajalah sebab ini untuk kebaikan diri sendiri juga kan. Lagipun dos penggalak ni untuk kebaikan diri sendiri. Siapa yang sudah lengkap tu bolehlah pergi. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat program vaksinasi menerusi laman Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Berdasarkan portal COVID Now, setakat semalam sebanyak 10.9% atau 299,830 individu dewasa di Sabah telah mendapatkan suntikan dos penggalak. Seorang lelaki berumur 31 tahun ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes mengeluarkan sijil digital vaksinasi COVID-19 kepada individu yang tidak menerima vaksin COVID-19 di Sabah. Berdasarkan sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, permohonan mendapatkan perintah penahanan di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah terhadap suspek selama 7 hari diluluskan Magistrat Jessica Ombau Kakayun di Mahkamah Magistrat Kota Kinabalu. Berikutan itu, suspek ditahan reman bermula 11 hingga 18 Januari depan. Berdasarkan hasil siasatan, SPRM percaya lebih ramai lagi yang tidak divaksin tetapi telah menerima sijil digital vaksinasi COVID-19 dan perlu dikesan. Sehingga kini SPRM telah mengenal pasti 6 individu yang tidak divaksin di Sabah. Polis masih memburu 2 suspek lelaki terlibat kejadian cubaan merempuh anggota polis di Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu semalam. Dalam kejadian itu, pemandu kenderaan suspek bertindak berpatah balik secara berbahaya dan hampir merempuh anggota polis sehingga polis terpaksa melepaskan tembakan ke arah tayar kenderaan suspek. Dalam insiden kira-kira pukul 10.30 pagi, kedua-dua suspek yang diburu dikenali sebagai Ijam dan Ali bersama 3 lagi rakan dipercayai tidak memiliki dokumen pengenalan diri sekaligus cuba mengelak daripada ditahan polis di Tanjung Aru. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah, 3 daripada suspek termasuk wanita terbabit bertindak masuk semula ke dalam kenderaan dan terus memecut laju meninggalkan 2 rakannya termasuk suami kepada wanita terbabit. Polis kemudian mengejar kenderaan suspek sehingga ke Jalan Tun Fuad Stephens. Suspek wanita berjaya ditahan di Sinsuran dan siasatan mendapati maikat yang dibawa adalah milik orang lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan, manakala 3 suspek ditahan akan dipohon reman untuk membantu siasatan. Kejadian ini sempat dirakam orang awam sehingga tular di media sosial.
Mayat seorang lelaki yang dikhawatiri hilang sejak Isnin lalu di muara sungai Lubbock Western Beaufort ditemukan petang semalam. Mayat Zulkifli Jambul, 43 tahun, ditemukan kira-kira 1.5 kilometer dalam keadaan terapung dari pos kawalan tempat kejadian oleh sukarelawan bomba. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Beaufort Muhammad Hasbullah Nengkok berkata mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis sebelum dibawa ke Hospital Beaufort untuk tindakan selanjutnya. Operasi mencari dan menyelamat mangsa diaktifkan sejak Isnin lalu yang turut melibatkan Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Pasukan Bomba Sukarela dan nelayan setempat. Pada pagi Isnin lalu, mangsa dipercayai keluar memukat ikan sebelum disedari hilang oleh nelayan lain. Kerjasama antara Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS dengan TT Delivery Sabah Sendirian Berhad TTDSSB bakal memberi impak positif kepada peniaga Islam di negeri ini selepas pelancaran aplikasi Tutut iaitu berkonsepkan penghantaran halal tempatan. Menurut Timbalan Pengerusi DPMS, Muhammad Kishan Ismail, menerusi aplikasi Tutut, ia diharap dapat meningkatkan pendapatan ahli DPMS sekaligus menyumbang kepada ekonomi negeri. Sebanyak 120 restoran yang telah berdaftar di daerah KK dan tidak termasuk di luar kawasan KK lah. 120 telah kita daftarkan untuk Tutut ni, aplikasi Tutut ni. Tambahnya, TT Delivery hanya mendaftarkan perniagaan yang halal. Justru isu sensitif seperti perkongsian bag rider antara makanan halal dan tidak halal tidak timbul melalui aplikasi Tutut yang dibangunkan Koperasi Pembangunan Islam Kedah Berhad dan Universiti Utara Malaysia UUM. Beliau berkata demikian kepada RTM sempena majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara Dewan Perniagaan Muslim Sabah dan TT Delivery Sabah Sendirian Berhad di Ibu Pejabat DPMS Inanam. Akan membawa satu pekerjaan yang baik untuk orang Muslim di negeri Sabah khasnya dan Muslim di seluruh Malaysia amnya. Setakat ini kami punya rider ada 25 sekarang. Bendo ada dalam 1,200 bendo lah sekarang. Dalam bulan ini juga kami sudah start. Terdapat kira-kira 2,000 ahli DPMS terdiri daripada pengusaha restoran seluruh negeri. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Teruskan bersama berita RTM untuk info sahih dan terkini. Saya Rita Alexis Malik kembali bersama Atika. Silakan. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan di Sabah. Dan